dan syafaat tidak berguna di sisinya, yakni tidak dapat memberi syafaat melainkan kepada orang yang dia mengizinkan kepadanya, yakni Allah mengizinkan kepadanya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila dihilangkan ketakutan ataupun kegerunan daripada hati-hati mereka, qalu, mereka berkata, mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa telah Tuhan kamu katakan? Qalul haqq, mereka berkata, yakni malaikat yang lain, al-haq, yang benar, yakni kata-kata yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dia maha tinggi dan maha agung. Walam yaqul, Allah tidak berfirman, tidak berkata di dalam ayat tadi, madza khalaqa rabbukum, tapi Allah kata madza qala rabbukum. Dia tidak kata madza khalaqa rabbukum, apa Allah telah jadikan, apa Tuhan kamu telah jadikan. Wa qala, dan Allah berfirman, tidak ada orang yang dapat memberi syafaat di hadapannya melainkan dengan izinnya, izin Allah. Masruq berkata, diambilnya daripada Ibnu Mas'ud, apabila Allah menyebutkan wahyu, apabila Allah bercakap dengan wahyu, dengan memberi wahyu, sami'a ahlus samawati syai'an, penghuni langit mendengar sesuatu. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, apabila wahyu itu, kehebatan wahyu itu hilang, yang menyebabkan mereka gerun dan takut itu hilang daripada hati mereka, yakni hati malaikat. Wasakana saut, dan suara itu telah reda ataupun diam, senyap. Arafu annahu al-haq, mereka sedari, mereka sedar, mereka tahu bahawa itu adalah al-haq, yakni kalam ataupun wahyu Allah yang benar. Wanadau, dan mereka berseru, bertanya, madza qala rabbukum, apa Tuhan kamu katakan? Qalul haq, mereka berkata, yakni malaikat yang lain, al-haq, yang benar, yang betul. Wa yuzkaru an Jabir, disebutkan daripada Jabir, daripada Abdullah bin Unais, katanya, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Allah menghimpunkan hamba-hamba, yakni di padang mahsyar nanti, lalu dia menyeru mereka dengan suara yasma'uhu man ba'uda, suara yang didengar oleh orang yang jauh, seperti mana didengar oleh orang yang dekat. Anal maliku, apa bunyi suara? Anal maliku, akulah raja yang sebenarnya. Anad dayyan, akulah yang memiliki hari kemudian. Dengan syaratnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau mengangkat hadis ini kepada Nabi SAW, menyampaikan hadis ini kepada Nabi SAW, yakni memarfu'kan, mengatakan ini Nabi SAW bersabda, itu maksudnya. Baginda bersabda, apabila Allah memutuskan sesuatu perkara di langit, para malaikat memukul sayap-sayapnya, khud'anan liqaulihi, kerana tunduk ataupun dalam keadaan mereka itu tunduk kepada kata-katanya, perintahnya. Ka'annahu
semacam silsilatun ala Safwan, yani loceng di atas batu besar yang licin. Qala Ali berkata, wa qala ghairuhu, selain Sufyan berkata, Safwanun yanfudhuhum dhalika, yani batu besar yang licin yang menyerap suaranya kepada mereka. Maknanya sampai suara itu kepada mereka. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, apabila hilang keadaan wahyu ataupun Allah berkata-kata itu daripada hati mereka, yakni kehebatannya ataupun rasa gerunnya itu, qalu madza qala rabbukum, apa Tuhan kamu katakan? Qalu lilladzi qal, mereka, yakni malaikat yang lain berkata, menjawab kepada orang yang bertanya, al-haq, qalu al-haq, al-haq, yakni perintah yang benar, wa huwa al-aliyyul kabir. Al-Fatih Imam Bukhari wa Amai qala Ali wa haddathana Sufyan bihadha. Qala Ali ibn al-Madini lah. Qala Sufyan qala Amr sami'tu Ikrimah qala haddathana Abu Hurairah. Qala Ali qultu li Sufyan, saya kata kepada Sufyan, Amar berkata, sami'tu, saya telah mendengar Ikrimah berkata, saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, gitukah? Sufyan berkata, na'am. Sufyan menjawab, iya. Saya bertanya, saya berkata kepada Sufyan, yakni Ali ibn al-Madini berkata, ada orang meriwayatkan daripada Amr an Amrin an Ikrimah an Abi Hurairah, dia memarfu'kan hadis ini bahawa dia baca fuzzi'a. Dalam nuskha yang lain fuzzi'a gitu, furigha gitu, furigha. Qala Sufyan, di tepi tu ada sebut ada tepi tu. Qala Sufyan berkata, begitulah Amar baca. Aku tidak pasti sama ada dia mendengar begini begitu ataupun tidak, aku tak pasti. Sufyan berkata, wa hiya qira'atuna, itulah bacaan kita. Tapi kalau mengikut nuskha dalal tu, seperti kita baca mula-mula tu, biasalah, seperti kita duduk baca lah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengizinkan untuk sesuatu ataupun kepada sesuatu seperti diizinkannya kepada Nabi untuk berlagu, untuk melagukan Al-Quran. Wa qala sahibun lahu, ada seorang sahabat Abu Hurairah berkata, yuridu, yakni anak buah dia kata, yuridu, beliau maksudkan yajharu bihi, yakni dia baca derah, baca dengan suara yang nyaring ataupun derah lah, keras, suara yang keras. Itu satu terjemahannya. Hak biasanya orang terjemahan hadis ni lagu lain. Sengaja kita terjemah begitu tadi tu, sebab itulah maksud Imam Bukhari duduk situ. Mula-mula tadi, hak biasanya orang terjemah, Allah tidak mendengar sesuatu seperti mana ia mendengar bacaan Nabi terhadap Al-Quran dengan berlagu. Gitu, mana Allah dengar. Mana dia dengar tu, dengar lebih daripada hak lain lah. Lebih daripada hak lain. Maksud dia tu adalah itu, tak apalah. Tapi kalau mengikut Imam Bukhari, baru sesuai dengan maksud dia ni dalam bab ni, iaitu Allah mengizinkan, seperti yang kita terjemah tadi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Nabi SAW bersabda,
Nabi SAW bersabda, Allah berkata, berfirman, yang ini hadis qudsi lah ni, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik. Adam berkata, ya saya. Fayunadi bisautin, maka Allah berseru dengan suara, satu suara. Sesungguhnya Allah, yang mana maksudnya suara tu, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya mengeluarkan daripada zuriatmu ba'than, satu kumpulan orang ke neraka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, aku tidak cemburu kepada mana-mana perempuan seperti mana aku cemburu terhadap Khadijah. Padahal Tuhannya telah memerintahkannya, menyuruhnya supaya memberikan berita gembira kepadanya, kepada Khadijah tu, supaya Nabi beri berita gembira kepada Khadijah bahawa dia akan mendapat rumah yang istimewa di dalam minal jannah ataupun fil jannah, di dalam syurga. Ini bab kalamur Rabb, percakapan Tuhan dengan Jibril, dan suruhan Allah terhadap malaikat. Ma'mar berkata, innaka latulaqqal Qur'an, sesungguhnya engkau diberikan kepadamu Al-Quran. Wa talaqqahu anta, talaqqahu maksudnya ta'khudhuhu anhum, engkau mengambil daripada mereka. Serupa dengan hak ni, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat, yani Adam telah menerima beberapa ucapan daripada Tuhannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila telah mengasihi seseorang hamba, dia akan menyeru Jibril, mengatakan bahawa Allah telah suka, betul-betul suka kepada si fulan itu. Maka engkau kasihkanlah. Allah telah kasih kepada orang itu, maka engkau kasihlah kepadanya. Fayuhibbuhu Jibril, Jibrail boleh berlaku. Maka Jibril pun kasih kepadanya. Kemudian Jibril berseru di langit bahawa sesungguhnya Allah telah kasih kepada si fulan, maka kamu kasihlah kepadanya. Fayuhibbuhu ahlus sama', maka penduduk langit menjadi kasih kepadanya. Wa yudha'u lahul qabul fi ahli al-ard, dan diberikan penerimaan orang terhadapnya di bumi. Jadi Allah memberikan, Allah membuatkan orang menerima baik orang itu di dunia, di bumi ini. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergilir-gilir datang kepada kamu malaikat pada waktu malam, beberapa malaikat pada waktu malam, dan beberapa malaikat pada waktu siang. Dan mereka berkumpul pada waktu sembahyang asar dan sembahyang fajar. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam, malaikat yang bermalam di kalangan manusia. Fayas'aluhum, apabila mereka naik, Allah tanya mereka, padahal dia maha mengetahui, dia lebih mengetahui. Apa dia tanya? Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka bersembahyang, dan kami datang kepada mereka ketika mereka sedang bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ma'rur, beliau berkata, saya telah mendengar Abu Dzar meriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Jibril datang kepadaku, lalu dia memberikan berita gembira kepadaku bahawa sesungguhnya sesiapa yang mati
dalam keadaan tidak menyekutukan apa-apa dengan Allah, nescaya dia masuk syurga, dia akan masuk syurga. Aku pun bertanya, walaupun dia mencuri dan berzina? Qala, Nabi SAW menjawab, walaupun dia mencuri dan walaupun dia berzina. Yani walaupun dia telah mencuri, walaupun dia telah berzina. Habislah. Ini bab habis dah cerita baru ni kan. Malam baru ni 2 minggu tu. Kita bincang tentang masyiah dan iradah, kehendak dan kemahuan Allah. Di antara sifat Allah SWT ialah sifat kehendak. Dia berkehendak, dia berkemahuan, dia ada kemahuan, ada kehendak dia. Itu kita sudah bincang dah. Sebelum pada tunya Imam Bukhari duduk bincang cara ke kalam Allah. Dia cara Imam Bukhari lagu tu, dia selingan celah tu. Lepas tu balik semula kepada asal. Ni malam ni balik semula kepada asal lah. Tak habis lagi cerita kalam Allah. Cerita tentang kalam Allah. Imam Bukhari buat mari pula. Jadi dia celah tu untuk nak apa ni, bunyi lain sikit lah. Bunyi lain sikit. Baru ni kita sudah bincang dah apa dia buat mari di celah ni. Salah satu sebabnya ialah panjang sangat cerita tu. Jadi kalau sebut lain tu jadi lari sikit tajuk tu, segar semula lah. Segar semula. Nak segar, kita kata segar suasana. Itu salah satu maksud Imam Bukhari dengan dia buat selingan. Sekarang ni mari semula kepada maksud asal dia. Dah berapa lama dah duk bincang cara kalam Allah SWT. Sebab masalah kalam ini masalah yang paling rumit. Dalam ilmu kalam itu hak paling rumit. Dan sebab itulah orang panggil ilmu kalam. Sebab hak itulah paling hebat perbahasan. Paling hebat perbahasan. Dan paling payah. Sebab itu orang panggil ilmu kalam. Dan Imam Bukhari pun difitnah kerana masalah ni juga. Kerana masalah ni juga. Siapa dia kena halal daripada negeri dia dan mati di luar negeri dalam perjalanan. Itu sejarahnya. Padahalnya kalau kita perhatikan, Imam Bukhari royak molek dah ni. Tapi fitnah ni macam-macam lah. Royak molek dah ni, panjang gini royak ni tak habis, berhenti dah baru ni. Royak pula. Hak dia royak ni serupa dengan orang lain juga. Serupa dengan orang lain. Tak ada beza. Tetapi iyalah dia susah. Masalah masyarakat, masalah manusia ni susah. Apabila dia pegang dengan sesuatu pahaman, gapo-gapo dia akan kemah dengan itu. Sehingga kalau hak lain mari pelik sikit, dia akan liar mata lah. Lagu tu lah juga ni. Suatu ketika pemerintah kata Quran ini kalamullah, makhluk kata dia. Makhluk. Suatu ketika sampai Imam Ahmad kata tidak, Quran kalamullah. Kalamullah ini tidak makhluk. Kalamullah dia tu kalam Allah, sifat Allah SWT. Kalau Allah tu sedia, tidak baharu. Dan Imam Ahmad telah diuji sampai dipukul dia. Sampai dipukul Imam Ahmad, dihukum dia. Imam Bukhari ni anak murid dia. Lepas pada tu pemerintah tu hilang. Naik pemerintah lain pula. Ini masalah orang politik juga. Pemerintah juga. Naik pemerintah lain tu kuat sangat pula pegang dengan pendapat Imam Ahmad saat ni, jadi telajak pula. Siapa dia kata hak kita tulis ni Quran ni, hak kita sebut tu itu pun qadim juga, bukan baharu. Tulisan ni pun dakwah ni pun qadim juga bila jadi Quran. Siapa lagu tu? Kemudian Imam Bukhari bukan lagu tu hak sebenarnya. Dia faham molek, Imam Ahmad ni faham molek. Dia pun kata, siapa jadi orang keliru, dia pun kata hak kita sebut ni, kita perbuatan kita sebut ini baru. Tapi Al-Quran itu kalamullah, itu qadim, bukan baru. Quran itu bukan baru, tapi ketah dia tu baru. Hak sudah ta'assub sangat ni, jadi Allah kelebih daripada Imam Ahmad asal tu pun marah pada Imam Bukhari pula.
Dia kata Imam Bukhari kata Quran ni baharu pula. Padahal tidak. Dia tidak kata lagu tu. Jadi fitnah ni lama. Semasa Imam Syafi'i pun lagi sudah ada dah fitnah ni. Sebab tu dia kata jadi ilmu kalam tu nama pun ilmu kalam. Situlah bendanya. Dan Imam Bukhari pun tekan. Sampai Imam Bukhari dia tauriah, dia menggunakan tauriah untuk melepaskan diri dia. Bila orang tanya Quran, Taurat, Zabur, Injil ni baru ke atau qadim? Imam Syafi'i kata Taurat, Zabur, Injil, Quran, hak ni baru. Maksud dia bila orang tanya sebelah hak ni tangan dia, di jari dia, di baru. Bukan Taurat, Zabur, Injil, Quran itu baru. Siapa tahu tu mana keadaannya. Kadang-kadang kalau pemerintah ni kalau dia guna agama tak kena gaya, jadi nyaya. Kalau kena betul molek boleh kira. Kalau kena tak betul Allah nyaya. Masyarakat ni nyaya. Di sepanjang zaman ada semua lagu tu. Itulah satu perkara yang manakala pemerintah Islam dia kena ingat molek, belajar betul-betul daripada sejarah ni. Jangan lagi berulang berlaku. Jadi sebut tak orang pemerintah Islam ni kadang benda kecil lagu tu jadi besar. Siapa hukum orang, penjara orang, sebab orang dan sebagainya. Jadi buruk nama. Dah bukan main, susah, sesak orang sekian ramai pula. Ini akibat pemerintah ni. Kalau di India zaman Akbar dulu, Akbar tu dia bawa din ilahi. Mana agama ni serupa. Lah ni ada pula agama ni serupa, mana-mana tak apa. Asal terima Tuhan, tak apa, selamat. Dia pun dah bawa lagu tu. Dah boleh nikah. Bini dia orang Hindu. Lama-lama jadi punah. Di zaman dia Syekh Ahmad Sarhindi Baqi, anak cucu Sayyidina Umar. Dia ni anak cucu Sayyidina Umar. Dia tentang lawan dia kena penjara. Tak betul, bukan lagu tu Islam. Dia kata kena masuk jail. Syekh Ahmad Sarhindi lama, tapi dia duduk dalam jail, dia dakwah juga. Siapa pokok jahat tu jadi baik, jadi anak murid dia. Kemudian dia keluar, anak dia naik. Tak itu mana, cucu dia naik, Alamgir. Hak tu betul-betul ahli sunnah pula. Cucu dia Islam, ahli sunnah pula. Kuat molek, alim besar. Akbar ni tok dia ni jahil. Pahlawan dia buta huruf, dia tak kerti baca, tak kerti nulis dia. Akbar tu. Tapi cucu dia ni alim. Kitab Fatwa Alamgiri yang masyhur itu, salah seorang penulis dia ialah Maharaja Alamgir, sekali dengan ayah Shah Waliullah. Salah seorang daripada 7 orang pengarang dia, raja tu sendiri. Hebatnya dia. Dan ahli sunnah betul-betul, molek Islam, molek. Itulah sebabnya kata pemerintah ni besar juga peranan dia. Tak kena gaya punah orang, tak kena gaya molek orang. Itulah dua tu ya. Dan kesan dia tu sangat jauh perginya. Jauh perginya. Di dalam sejarah ni pun lagu tu dah. Dalam sejarah sampai Imam Bukhari dah telajak ni pula ni puak-puak Hanabilah. Habis ketah ni pun jadi qadim juga. Dakwah tu pun qadim juga dan jadi Quran. Imam Bukhari nak menyederhanakan keadaan tu, balik kepada asal hak sebenarnya. Bukan lagu tu. Dan hak itulah hak salah pun. Imam Abu Hanifah pun lagu tu. Tapi dia jadi gitu, kadang-kadang pula telajak lah kok ni. Bila hak telajak tu ditinggalkan, telajak pula lah kok ni. Nak cari hak teguh tu payah. Hak sederhana tu payah. Kalau kita perhati, nampaklah Imam Bukhari nak ayat lagu mana. Kalau kita perhati serupa dengan Imam Ahmad juga, ni serupa dengan Salaf juga, lagu tu lah dia kata. Dan dia tidak ambil jalan yang dipilih oleh, misalnya kita kata Asy'ariyah ke ataupun Maturidiyah. Ni dalam masalah ni Imam Bukhari betul-betul serupa dengan Imam Ahmad, serupa dengan Salaf dahulu. Tak apalah kita tahu. Di mana tidak berguna syafaat di sisinya kecuali kepada orang yang dia izinkan kepadanya. Izin itu dengan kamu. Imam Bukhari nak ayat. Jadi banyaklah dalam Quran ni
hak yang menunjukkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam cara dia sebut. Salah satunya dalam Quran dia sebut izin. Tuhan izinkan. Izin tu dengan kalam dia lah. Tu Imam Bukhari nak ayat. Tuhan izinkan dengan kalamnya. Sehingga apabila Tuhan izin saat ni, kesan dia tu jadi gerung malaikat-malaikat. Sebahagian malaikatnya gerung takut, tak dapat dengar molek. Apabila hilang keadaan itu daripada hati mereka, yang ni malaikat tu, mereka pun tanya. Yang ni bukan semua malaikat tak dengar, ada malaikat yang dengar. Qalu, mereka bertanya, hak tak dengar molek sini. Mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa Tuhan kamu kata? Dia tanya malaikat lain. Sebab kita lah ada hak dah gempar kuat ni kan, ada hak pasal, ada hak bengong kita kata dah. Ada hak sedar molek. Jadi hak pasal sedar tu dia, gapo dia tadi? Dia tanya gitulah. Gapo dia tadi? Qalul haq, malaikat yang tidak takut dan tidak terkesan tadi kata qalul haq, itu adalah perintah Tuhan yang benar. Jadi dalam Quran dia kata madza qala rabbukum, malaikat tu tanya apa Tuhan kata. Qaul qala, apa Tuhan kata. Ini menunjukkan bahawa Tuhan itu berkata-kata, Tuhan itu ada kalam. Itu Imam Bukhari nak situ. Qalul haq, mereka berkata al-haq. Al-haq ini adalah sifat kepada apa? Al-qaulul haq, ucapan ataupun perintah yang benar. Yang benar tu sifat apa? Sifat kepada kata-kata. Kata-kata tu ada sifatnya. Wa huwal aliyyul kabir. Tuhan tidak berkata madza khalaqa rabbukum, apa Tuhan kamu buat. Ini dia tidak kata, malaikat tu kata. Dia tidak ayat malaikat tu kata apa Tuhan kamu buat. Tak. Dia kata apa Tuhan kamu kata. Ni tak faham belakang ni cara Bukhari tu. Orang tak faham. Kalau main-main tak faham. Apa maksud dia sini? Dia nak menolak pendapat Mu'tazilah sini. Sebab Mu'tazilah kata kalam Allah itu bukan sifat dia. Kalam Allah itu makhluk. Mu'tazilah kata Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalam itu pada sesuatu. Tu. Menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu pada satu benda. Misalnya pokok kecek dengan Nabi Musa tu. Pokok itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu makhluk ataupun sesuatu hak kita panggil kalam tu pada pokok tu. Jadi hak tu kecek, dia bukan. Maknanya Allah SWT menjadikan dulu, barulah ada percakapan itu, kata-kata itu. Itu kata-kata Mu'tazilah. Imam Bukhari nak tolak hak tu. Sebab tu dia kata walam yaqul madza khalaqa rabbukum. Dia tidak kata apa Tuhan kamu buat. Malaikat tu tahu dah Tuhan ni berkata-kata, Tuhan ni kecek. Apa Tuhan kamu kata? Dia tidak kata apa Tuhan kamu buat. Kalau kata-kata Tuhan tu dibuat, sesuatu yang dibuat makhluk, mesti dia kata madza khalaqa rabbukum, apa Tuhan kamu buat. Situ dia nak tolak situ. Wa qala, dan Allah SWT berfirman, tidak ada orang yang dapat memberi pertolongan di hadapannya melainkan dengan izinnya. Jadi Tuhan izin tu nak tahu lah ke mana Tuhan izin. Dengan kata-katanya lah. Itu Imam Bukhari nak ceritanya. Lepas tu dia ambil riwayat Ibn Mas'ud, apabila Allah berkata-kata, takallama, bercakap, apa nama ni, wahyu, bercakap berupa wahyu, mana untuk memberikan wahyu. Mana di dalam hadis disebut takallama, bercakap. Penduduk langit, penghuni langit dengar sesuatu. Dia dengar sesuatu. Ada yang mereka dengar. Apabila hilang apa yang mereka dengar tu, kehebatannya dan rasa takut akibat dengar tu, dan suara itu pun reda, hilang, mereka pun tahu itu adalah al-haq. Itu adalah al-haq, yakni suara yang hak. Daripada sinilah Imam Bukhari kata Tuhan tu, Allah tu
kalam dia tu ada suara. Tak serupa dengan Asy'ariyah tu. Asy'ariyah kata Tuhan ni kalam dia tidak ada huruf, tidak ada suara. Imam Bukhari kata ni, mereka dengar sesuatu. Sesuatu tu apa? Tak ada orang lain tu, Allah lah tu, dengar sesuatu. Dengar ni suara. Dia kata suara. Dan wasakana saut, redalah suara itu. Suara bunyi itu. Arafu annahu al-haq wa nadaw madza qala rabbukum qalu al-haq, dan seterusnya. Selagi dia mari hadis lagi, Allah menghimpunkan hamba-hamba pada hari mahsyar nanti, dan dia menyeru mereka bisautin, dengan satu suara. Dengan suatu suara Allah menyeru mereka dengan suara yang didengari oleh hak jauh dan hak dekat. Jadi Allah panggil, seru mereka dengan satu suara. Suara apa? Sinilah jadi puak-puak ni kata Allah tu ada suara, kalam dia tu ada suara, huruf tidak ada. Seperti ada. Lepas tu dia kata Anal Malik Anad Dayyan. Tak apalah. Lepas tu dia mari lagi hadis. Apabila Allah memerintahkan sesuatu di langit, malaikat memukul sayap-sayapnya dalam keadaan mereka itu tunduk kepada perintahnya, kata-katanya. Jadi qaulihi, dia sebut qaulihi, itu kata-kata Tuhan. Semacam silsilatun ala Safwan, semacam bunyi rantai di atas batu. Qala Aliyun, dan begitulah seterusnya. Hak lain itu tak ada apa, dia Imam Bukhari nak ayat Ali berkata qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Amr an Ikrimah an Abi Hurairah. Imam Bukhari nak ayatnya ada sanad, haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr. Di sini kan an Amrin an Ikrimah, maknanya hak lain ada haddatsana. Ada juga hak Amar itu riwayat bukan dengan haddatsana saja, tetapi sami'tu Ikrimah. Tetapi ada hak dia kata haddatsana Amr an Ikrimah. Dia kata qala Amr sami'tu Ikrimah, saya telah mendengar Ikrimah haddatsana qala haddatsana Abu Hurairah. Dia nak ceritanya banyak sanad ini. Ada hak riwayat secara an-anah, ada hak riwayat secara tahdits, ada hak riwayat secara sama'. Maknanya kuatlah. Imam Bukhari nak ayatnya kuat, dan dia pegang hak tu. Lepas pada tu tak apalah, hak lain-lain tu lebih kurang gitulah. Cuma hadis, kita tengok hadis lagi. Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda, Allah tidak mengizinkan untuk sesuatu ataupun kepada sesuatu apa yang diizinnya, ataupun seperti mana diizinnya kepada Nabi. Mana Tuhan izin itulah ke mana? Dengan dia katalah dia izinkan itu. Itu mengikut Bukhari. Walaupun orang ramai-ramai kata Allah tidak dengar, mana bila kata Allah dengar ni makna Allah kenal lah. Maknanya Allah ada sifat mendengar. Satu. Yang keduanya, apa makna mendengar itu? Dia kenal sangat. Hak lain pun dia dengar juga, tapi hak ni lebih daripada hak lain. Memberi makna dia berkenal. Bila dia berkenal tu dia bui ganjaran pahala yang lebih dengan sebab itu. Dan ini menunjukkan bahawa berlagu Quran tu boleh, selagi tidak bercanggah lah. Gitulah. Maknanya Tuhan izin hak tu Imam Bukhari naknya. Lepas tu dia mari pula riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, Allah berkata kepada Adam, wahai Adam. Adam menjawab, labbaika wa sa'daik. Tuhan kata kepada Adam, hai Adam. Tugas dia orang panggil, tidak kata kan, hai Adam. Tuhan kata, situ menunjukkan Tuhan ni berkata-kata, ada kalam. Itu Imam Bukhari naknya. Adam pun jawablah, labbaika wa sa'daik. Dia kata hai Adam, maknanya dia dengar lah, dia dengar. Adam pun kata labbaika wa sa'daik. Tuhan pun seru dengan suatu suara. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau, yang mana maksudnya suara itu
Iaitu sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya engkau mengeluarkan daripada zuriatmu satu kumpulan ke neraka. Maksudnya apa? Allah telah mentakdirkanlah engkau daripada anak cucumu ni akan ada lah kumpulan yang akan pergi ke neraka. Itu takdir Tuhan tu. Tuhan nak lagu tu. Mu akan beranak cucu. Dalam kalangan anak cucumu tu akan ada lagu tu lah. Maksudnya gitu. Lepas tu hadis seterusnya, Aisyah kata, aku tidak cemburu kepada mana-mana perempuan seperti mana aku cemburu kepada Khadijah. Padahalnya Tuhannya, yakni Tuhan Muhammad, telah menyuruhnya, yakni menyuruh Muhammad supaya dia memberi berita gembira. Tuhan suruh tu dengan apa? Dengan kalam dia. Dengan kalam dia lah. Suruh beri berita gembira kepada Khadijah bahawa dia akan dapat istana lah, kita kata. Satu rumah ni rumah istimewa. Kalau kita kata dalam dunia ni, istimewanya istana di dalam syurga. Jadi Tuhan suruh Nabi, suruh tu dengan kalam dia. Lepas tu kalam dia tu tidak Quran, kalam dia hak lain. Jadi hak tu pun kalam Allah juga. Gitu. Baiklah, kita nampaknya sekat tu padat dah tu. Jadi hak ni kalau kita tengok dalam hasyiah kitab ni, Syarah Bukhari ni, panjangnya dia cerita. Panjang. Serupa je, serupa. Serupa dengan dalam kitab ni, kitab Mulla Aliul Qari, syarah kepada Al-Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Ni kitab akidah mengikut salaf lah. Serupa ya hak ni. Hak ni diambil daripada Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dia sebut serupa je. Cumanya dia ambil Ibn Hazm gapo semua tu. Dalam banyak-banyak tu dia sebut, adalah disebut, dia ambil daripada Ibn Hazm ini, Jahmiyah dan sekumpulan puak-puak Zaidiyah dan Imamiyah dan sebahagian daripada puak-puak Khawarij kata kalam Allah itu makhluk. Allah SWT telah menjadikannya, yakni dengan kehendak dan kudratnya, pada sebahagian ajsam, mana-mana tubuh, seperti pokok ketika dia bercakap dengan Musa. Dan hakikat kata mereka itu ialah Allah tidak bercakap. Sebenarnya Tuhan ni tak boleh kecek. Tuhan sendiri itu tak boleh. Kalau dia nak kecek, dia kena buat satu benda lain baru boleh. Gitulah maksudnya. Maknanya ni tak betul lah ni. Tak betul lah ni. Itulah Imam Bukhari tolak tu. Tuhan tidak kata sini apa Tuhan kamu buat, tapi apa Tuhan kamu kata. Malaikat tu kata. Mana Tuhan kata, bukan buat. Kalaulah kata-kata Tuhan ini, sebab hak ni hak dibagi ni perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Bila perintah Tuhan itu makna kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan tu disebutkan qaulullah. Qaulu rabbikum, madza qala rabbukum. Dia tidak kata apa yang Tuhan jadikan. Puak-puak Mu'tazilah dan Zaidiyah, Imamiyah dan sebahagian daripada puak-puak Khawarij kata itu makhluk. Dia kata. Kalau kita nak kiranya, kalau lagu tu makna Tuhan ni tak boleh kecek lah, tidak berkata-kata. Walaupun dia kata hak ni secara majaz. Jadi hak kata Tuhan bercakap tu majaz, kata dia. Sebenarnya bukan secara langsung. Bukan dengan sifat yang ada pada dia, yang tidak terpisah daripadanya, seperti sifat ilmu, sifat mendengar, sifat melihat. Bukan lagu tu. Mereka tu kata. Mu'tazilah kata memang Tuhan kecek sungguh, tetapi dia menjadikan kalam itu pada benda lain. Waktu pun lagu tu juga. Puak-puak Kullabiyah berkata kalam itu adalah sifat satu yang qadim ainnya, lazimah li dzatillah, suatu sifat yang tetap ada pada zat Allah, seperti hayat. Dan Allah tidak bercakap mengikut masyiahnya dan kudratnya. Wa taklimuhu liman kallamahu, Tuhan bercakap dengan orang yang dia kata bercakap itu
sebenarnya dia menjadikan kemampuan orang itu memahami. Gitu dia. Mana? Idrak lahu yasma'u bihil kalam. Tuhan bagi kemampuan kepada dia yang mana dia dapat dengar kalam hak Tuhan buat tu. Begitu. Ada juga disebutkan daripada Abi Mansur Al-Maturidi dari kalangan Hanafiyah, dia kata lebih kurang lagu tu juga, tapi dia kata Allah menjadikan suara pada ketika dia menyuruh seseorang itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memperdengarkan kalamnya kepada orang itu. Sebahagian ulama mengatakan inilah yang dimaksudkan oleh salaf. Hadza huwa muradus salaf alladzina qalu, yang mengatakan Quran itu bukan makhluk. Wa akhadha biqauli Ibn Kullab wal Ash'ari wa atba'ihima. Lepas tu dia sebut lagi banyak lagi. Hak ni dia ambil daripada Fathul Bari, panjanglah bahannya di sini. Tapi kita nak sebut di sini hak rekah. Kesimpulan hak ulama buat. Imam Bukhari supaya Imam Ahmad juga, supaya Imam Abu Hanifah juga nak tengok sini dalam kitab ni apa dia sebut. Beberapa tempat ni Imam Abu Hanifah sebut. Dia sebut sini salah satu tempatnya. Wallahu ta'ala yatakallamu bila alah wala huruf, wal huruf makhluqah wa kalamullah ta'ala ghairu makhluq. Itu kata Imam Abu Hanifah. Allah bercakap tanpa alat dan tanpa huruf. Huruf itu makhluk. Huruf ni makhluk. Kalamullah tidak makhluk, kata dia. Itu dia sebut salah satunya. Hal ni serupa jugalah dengan Allah itu sesuatu, tetapi tidak seperti sesuatu yang lain. Serupa tu. Serupa juga kita kata kalam Allah itu kalam Allah itu tidak makhluk. Tapi kalam, tapi bukan seperti kalam yang lain. Mana begitu? Pada muka surat 26 sini lagu tu juga. Cuma lebih terang lagi. Wal Quran kalamullah. Quran itu kalamullah. Tertulis di dalam masahif, dihafal, ada di dalam hati gitu. Dibaca di atas lidah dan diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walafzuna bil Quran makhluk. Sebutan kita terhadap Quran kita sebut dengan lidah kita, itu makhluk. Lidah kita itu makhluk. Suara kita itu makhluk. Wa kitabatuna lahu makhluqatun. Tulisan kita tulis. Quran pun kita tulis, itu makhluk. Wa qira'atuna lahu makhluqah. Bacaan kita pun makhluk. Wal Quran ghairu makhluk. Tapi Quran itu tidak makhluk. Serupa. Imam Ahmad kata lagu tu juga, Imam Bukhari kata lagu tu juga. Panjanglah ni kita tidak nak baca kitab ni. Beberapa kali dia sebut. Cuma kita nak sebut sini hak khilaf. Di kalangan ulama ni berkenaan dengan kalam ni hak rekah lah, paling rekah lah kita kata. Dan dia ambil di sini Imam Tahawi, dia pengikut setia Imam Abu Hanifah lah. Dia tulis Aqidah Tahawiyah tu. Sebenarnya asas dia hak ni lah juga, kitab ni lah juga, Al-Fiqhul Akbar ni. Fiqh ni ada dua. Fiqh kecil maksudnya fiqh biasa ni. Fiqh besar tu akidah tu lah. Akidah. Tahawi tu ambil daripada hak ni juga. Sesiapa yang ni kata Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah dia, yang dengar Quran lalu dia mendakwa bahawa Al-Quran itu kalam manusia, faqad kafara, kafir. Itu kata Imam Tahawi. Sebab apa? Sebab Allah SWT telah mencela
dan menjanjikan neraka kepada orang yang kata begitu. Di mana Allah SWT berfirman, sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam saqar. Bila Allah SWT menjanjikan saqar kepada orang yang kata in hadza illa qaulul bashar, Quran ini tidak lebih daripada kata-kata manusia. Orang yang kata begitu, Tuhan kata sa'uslihi saqar, aku akan masuk neraka. Masukkan dia tu ke dalam neraka. Alimna, kita fahamlah, kata dia, kita tahulah dan kita yakinlah bahawa Quran itu qaulu khaliqil bashar, ialah kata-kata pencipta bagi manusia, dan dia tidak serupa dengan qaulil bashar. Nah, begitu. Wa qala syarihuhu, syarih dia berkata, syarih kepada kitab Aqidah Tahawiyah ni, Ibnu Abil Izz berkata, dalam masalah kalam ni, umat Islam ni, dakwah Islam ni pecah 9 pendapat dia kata. Ada 9 pendapat. Tu yang kita kata nak ayat harakah tu. Yang pertama, kalam Allah Ta'ala ni iaitu limpahan Allah SWT, limpahan berupa makna daripada Allah SWT kepada jiwa manusia. Limpahan itu sama ada melalui al-aqlil fa'al. Dia ini orang falsafah lah ni. Al-aqlil fa'al, yakni akal yang aktif, yakni akal yang pertama. Orang panggil dalam istilah falsafah akal yang pertama ni, di sisi setengah mereka. Au min ghairihi, ataupun limpahan itu daripada sesuatu yang lain selain daripada al-aqlul fa'al. Limpahan makna ni daripada Allah ni melalui sesuatu yang lain, tidak melalui al-aqlil fa'al. Al-aqlil fa'al ini istilah falsafah. Dia Allah SWT ni mengikut ahli falsafah, bukan semua ahli falsafah juga. Kebanyakan falsafah Yunan ni, dia kata Allah SWT mula-mula buatnya akal. Tu akal, itu orang panggil akal yang pertama. Akal yang pertama itulah buat akal yang kedua dan falak yang pertama. Dia kata pergi hak tu jadi, hak tu jadi, hak tu turun sampai kepada akal yang ke-10. Tu hak tu yang buat sekalian alam ni, bukan Allah SWT. Ini ahli falsafah lah. Jadi masalah kalam ni, puak ni kata Allah SWT limpahkan makna, maksud dia tu melalui akal fa'al kepada jiwa manusia tertentu. Itu kata dia. Ini pendapat sabi'ah dan mutafalsifah, ahli falsafah. Yang kedua, kalam Allah tu dia makhlukun, adalah makhluk. Allah SWT menjadikannya munfasilan anhu, terpisah, terasing daripadanya, daripada diri dia tu, daripada zat Allah. Allah SWT yang ni satu makhluk dan satu kejadian lain. Kalam-kalam ni satu kejadian Allah yang terpisah daripada dia lah. Ini pendapat Mu'tazilah. Yang kedua. Yang ketiga, kalam itu adalah suatu arti yang berdiri pada zat Allah, yang ada pada zat Allah, yang mana ia merupakan perintah, larangan, cerita, tanya. Kalau ditakbirkan dengan bahasa Arab, maka jadi Quran. Kalau ditakbirkan, disebutkan dengan bahasa Ibri, bahasa Hebrew, maka jadi Taurat. Ini adalah pendapat Ibnu Kullab dan waman wafaqahu, dan orang yang sependapat dengannya, kal Asy'ari wa ghairihi, seperti Abul Hasan al-Asy'ari dan selainnya. Inilah. Ni dia kata kalam itu adalah satu sifat yang satu, tidak bagi-bagi, yang berdiri, yang ada pada zat Tuhan. Hak satulah, walaupun kita kata perintah, walaupun kita kata larang, hak satu, hakikatnya sama. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalam Allah ni iaitu huruf, merupakan huruf-huruf dan suara-suara azali yang sudah terkumpul pada azal. Sudah terkumpul pada azal, huruf dan suara azali yang mujtami'ah fil azal, sudah terkumpul pada azal. Ini pendapat sekumpulan ahli kalam dan ahli hadis. Ahli ilmu kalam ada yang kata gitu.
Itu yang keempat. Yang kelima, kalam itu ialah huruf dan aswat, tetapi lakin takallama Allah biha ba'da an lam yakun mutakalliman. Kalam itu merupakan huruf-huruf dan suara-suara, tetapi Allah SWT gunakannya setelah dia, sebelum pada tu dia tak kecek. Bila dia nak kecek, dia guna. Adalah waktu tu. Begitu. Ini puak-puak karamiyah dan lain-lain. Yang keenam, yakni kalam Allah itu merujuk kepada ilmu yang diadakannya dan iradat yang berdiri pada zatnya. Ini pendapat pengarang Al-Mu'tabar dan Imam Razi dalam kitab dia Al-Matalibul Aliyah cenderung kepada pendapat ini. Yang ketujuh, kalam Allah itu mengandungi suatu arti yang berdiri ataupun yang ada pada zatnya. Huwa ma khalaqahu fi ghairihi. Dia tidak menjadikan pada benda lain. Ada sifat zat Tuhan yang ada pada dia. Itu dia. Ini pendapat Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ke-8, kalam itu mustarak. Kalam itu suatu lafaz yang dikongsi di antara makna qadim yang ada pada zatnya dan di antara apa yang dijadikannya pada lain-lainnya berupa suara-suara. Jadi mustarak di antara makna qadim yang ada pada zat dia dan di antara suara yang dia jadikan pada benda lain. Begitu. Ini pendapat Abil Ma'ali dan orang yang mengikutnya. Yang pertama tu makna qadim itu al-azharnya annal ma'na al-awwal haqiqah wa tsani majaz. Dan yang kesembilannya, Allah Ta'ala lam yazal mutakalliman, sentiasa bercakap. Sentiasa bercakap. Idza sya'a, yakni sifat bercakap itu sentiasa ada pada dia. Bila dia nak bercakap, bila masa dia nak dan bagaimana dia nak bercakap. Dan dia bercakap dengan kalam dia tu bisautin yusma', dengan suara yang dapat didengar. Jadi nau kalam itu qadim wa illam yakun as-saut al-muayyan qadiman. Qultu wa hadha yu'ayyiduhu ma qaddamnahu wa huwa al-ma'thur an a'immatil hadith was sunnah. Inilah yang ma'thur daripada a'immah hadith dan sunnah. Supaya Imam Bukhari inilah dia kata maknanya kalam itu ada suara, tapi tidak ada huruf, tapi suara yang tidak serupa dengan suara yang lain. Ini yang disebutkan di sini. Agak payah sikit. Hafiz Ibn Hajar bahapanya akhir sekali dia sebut ni, musim-musim kitab ni akhir sekali dia sebut orang hak kata dia tak terima Allah SWT ni kalam dia tu ada huruf, ada suara, dia tak terima sebab dia kata ni ada dalam hadisnya. Hadis ni hadis ahad kata dia. Dan hadis ini masih boleh ditakwil lagi, tidak jelas. Itulah yang dibahaskan di sini dalam hasyiah ni, boleh tengok ni panjang dia bahas. Tapi dia kata kalau kita nak pakai mengikut cara ahli hadis ni, dia kata walaupun kata suara pun tu ada suara pun, suara yang layak dengannya, ia tidak serupa dengan makhluk lah, kata dia. Lagu tu juga. Jadi ulama-ulama hadis ni kata seperti Imam Bukhari, begitu juga Ibn Taymiyah misalnya di dalam kitab dia Al-Aqaid, Al-Aqidatul Wasitiyah, sebut lagu tu juga. Mana Tuhan kalam dia tu ada suara, tapi suara yang layak dengan dia, supaya dia ada pendengaran. Bila kata Tuhan mendengar supaya kita kah? Tak. Tuhan melihat supaya kita kah? Tak. Tuhan ada ilmu supaya ilmu kita? Tak. Yang layak dengan dia, ni pun lagu tu. Itulah yang dipakai oleh ulama hadis. Tapi walau bagaimanapun perkara ni, kalaulah orang tu tak terima, misalnya puak-puak Asy'ariyah, dia kata kalam Tuhan itu bukan berhuruf, bukan bersuara. Imam Abu Hanifah tadi dia tidak sebut tidak bersuara. Dia tidak sebut. Dia sebut tidak huruf, tidak menggunakan alat kalam Tuhan. Dia tidak kata tidak bersuara. Tak kata. Kita nampak cara salaf tu nampak sama. Tetapi bolehkah kita kata orang yang tak terima hak ni, tak kata kalam Tuhan ini mempunyai suara, tak ada tu, tidak berhuruf, tidak bersuara, seperti Asy'ariyah, bolehkah kita kata sesat? Tak boleh. Sebab hak ni tidak jelas dalam Quran, tak ada jelas.
Hak ni ada, kok mana-mana pun kalau kita terima lah ada. Tidak kita nak bahas kata takwil gitu gini. Kalau kita terima ada hadis ahad. Sebab itu dia maksud tak saya terima. Jadi maknanya hak ni kalau kita nak masuk dalam bab akidah pun furu' akidah, bukan usul akidah. Kalau masih dalam furu' akidah tidak jadi sesat dan bukan keluar daripada ahli sunnah. Ahli sunnah lagi. Setengah-setengah orang tu dia kata tidak ahli sunnah dah lah Asy'ariyah. Itu tak kena tu. Maturidiyah tidak Asy'ariyah, tak kena tu lagi. Banyak khilaf ni di antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Bukhari. Banyak khilaf dalam akidah. Misalnya Imam Bukhari kata iman itu murakkab. Imam Abu Hanifah kata basit. Tu salah belaka tu. Khilaf dah. Tapi walaupun khilaf, siapa masing-masing kafir ke? Tak. Kata sesat ke? Tak. Serupa juga ni. Tak boleh kata lagu tu. Sebab masih lagi ada kebenarannya. Sebab apa? Orang-orang Asy'ariyah ni dia kata, kalau kita nak kira, dah kalam Allah ni tidak serupa dengan makhluk. Dia buat dia ada dia ambil satu pahaman dia nya kalam nafsi. Hak kata qadim itu kalam nafsi. Tapi hak ada dalam Quran ni tidak kalam Allah ke? Quran ni baru ke? Mereka kata tidak juga. Serupa juga. Serupa dengan puak-puak salaf ni juga. Quran kalamullah. Kalamullah qadim. Serupa tu juga. Tetapi apabila dia pergi bahas kepada hakikat, dia kata hakikat Allah tu kecek dalam bahasa Arab. Sungguh kau lagu ni. Sebab kita nak baca Quran lagu ni. Kalau lagu ni manusia boleh sebut, kalau lagu tu serupa Allah dengan makhluk. Dia nak lari hak tu. Dia nak lari daripada hak tu lah. Lepas tu hak kata kalamullah ni yubaddiluna kalam Allah. Yubaddiluna kalam Allah. Ni orang-orang Yahudi. Bukan Quran, bukan bahasa Arab. Oh tu bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Hak kepada Nabi Isa bahasa Syriani. Hak tu pun kalamullah juga. Jadi kalamullah ni hak mana sebenarnya? Kalau kalamullah hak ni Quran ni bahasa Arab. Kalau hak tu bahasa Ibri, tapi kita kata kalamullah belaka. Hak sebenarnya kalau hak tu pun serupa manusia boleh kecek, boleh kata, boleh baca lagu tu. Bermakna pada ketika tu serupa kalam Tuhan ni dengan makhluk. Walaupun kita tiru, kita boleh baca, kita boleh sebut. Hak tu bukan khusus dengan bahasa Arab saja, bukan dengan khusus dengan Quran. Hak tu kalamullah juga. Kalamullah itu boleh masuk, boleh orang selewengkan. Hak tu sifat qadim, kau tu baru. Itu masalahnya. Ya, jadi masalah kepada puak-puak Asy'ariyah ni. Sebab itulah dia kata kalam yang sebenarnya ialah kalam nafsi. Hak tu hak qadim. Adapun hak ni kita kata qadim juga. Sebab apa? Sebab dia sebut kalamullah. Kita kena duduk situ. Cuma kalau kita kata hakikat hak sebenarnya, hak ni serupa dengan makhluk pun boleh baca dia. Itu dalam bahasa Hebrew, hak ni dalam bahasa Syriani, hak ni dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa manusia. Kita kata, kalau lagu tu serupa Allah dengan makhluk. Dia nak lari daripada hak tu. Dia takut orang kata Allah SWT ni serupa dengan makhluk. Sedangkan hak asasnya dalam masalah akidah, laisa kamitslihi syai'. Kalau lagu tu kenapa boleh serupa juga? Dengan sebab itu kita kata kalam nafsi dia tu. Jadi hak puak-puak salaf ni marah, tak suka. Sebab ginilah kita kata ibarat kepada kalam Allah ni. Hak ni ibarat maksud kalam Allah. Supaya Perdana Menteri Perdana Menteri satu negeri tu kita kata pergi ke satu tempat, masuk dalam surat khabar dia kata Abdullah Badawi misalnya, kita kata lagu-lagu ni. Hak dia kata tu tulis dalam bahasa Jepun dia tu, ataupun dalam bahasa Inggeris dia, tapi dia kata Allah kata kan, gitu kan, boleh kata betul tu. Tapi adakah Allah tu kecek dalam bahasa Jepun? Tu dia. Adakah dia kecek tu dalam bahasa Inggeris? Tak. Misalnya kita kata dia kecek dalam bahasa Melayu, cuma itu maksud dia, sehingga boleh dikata kalam dia. Ni puak-puak Asy'ariyah dia pergi situ. Jadi orang tanyalah, adakah ini terjemahan? Jadi kalau gitu Quran ni terjemahan bahasa dia lah, asal dia. Ni puak-puak salah tanya.
Sebab apa dia kata kalam Allah? Sepatutnya dia kata terjemahan kalam Allah lah. Kalau lagu tu lebih kurang bahasa Melayu lah juga. Siapa terjemah? Kalau terjemah, siapa terjemah? Pula juru terjemah tu siapa? Hak tu puak salah ni bahas lah pula. Tak sih, kita tak sih. Dan dia kata kalam dia. Tapi kita kata dah kita sebut ni, kalau kita baca ni, lidah kita ni makhluk, bunyi suara, kertas ni makhluk. Tapi kalamullah, dia kata kalamullah. Dan kalamullah ni sentiasa ada, banyaklah dalam kitab-kitab dia sebut. Kalamullah ni hak dulu, hak kemudian, hak akan datang, yang menunjukkan sentiasa Allah SWT itu berkata-kata, yang mana disebutkan dalam Quran. Setiap benda yang berlaku dengan kehendak dia, iaitu dengan kun fayakun. Maknanya dia sentiasa berkata-kata. Hak itulah puak-puak apa ni Maturidiyah kata kaunuhu mutakalliman. Keadaannya berkata-kata. Yang ni sentiasa Allah tu bersifat dengan berkata-kata. Dia bahas itu. Tidak salah tu belakang tu. Sebab apa? Mereka ni masih semua mengatakan Quran ini kalamullah, kalamullah qadim. Cuma dia kata maksud maksud kalam Allah. Allah SWT beri kepada Jibril tu, maksud dia dalam bahasa Arab ni dah. Bukan ada terjemah-terjemah. Tu sendiri buat lagu ni. Tapi adakah ni betul-betul kalam dia? Hak sebenar. Kalau kalam dia, maknanya ada beberapa bahasa lah, hak lain dah. Jadi bahasa Tuhan di dalam beberapa bahasa tu. Bahasa tu bahasa manusia, okey? Dia takut serupa dengan makhluk. Hak tu dia nak lari tu. Dia pergi kata ada kalam nafsi. Puak-puak salah ni dia tak say kalam nafsi ke apa. Tak ada hadis sebut kalam nafsi tu. Yang adanya Tuhan sebut kalam Allah. Taurat pun kalam Allah. Walaupun mereka boleh tukar, itu kehendak Allah. Memang boleh tukar. Quran kehendak Allah, tak boleh tukar, tak boleh selewengkan. Kehendak Allah. Hak tu kalam dia juga. Dia sebut kalam dia. Jadi kita kena kata kalam dia. Tak usah faham. Dia kata puak-puak Asy'ariyah kata tak usah faham. Guano ramai orang duduk tanya kita ni, mu kata Allah tidak serupa dengan makhluk. Ni kita tak baca tak serupa guano. Sebab itulah puak-puak Asy'ariyah dia kata lagu tu dia nak berhadapan dengan orang depan ni. Kita tak, kepada orang Islam kita boleh kata dah kalamullah qadim, habis dia lah. Tapi kalau orang kata semacam, kita nak jarak. Nak suruh dia faham. Nak suruh dia faham. Sebab dia berhadapan, duduk lawan dengan puak-puak ni, ahli falsafah, orang yang gunakan fikiran. Itu masalahnya. Tapi kalau kita tanya hak sebenarnya puak-puak Asy'ariyah Maturidiyah, Quran ni dia kata baru ke? Dah, qadim. Kalamullah ke tidak? Kalamullah. Dia kata gitu juga. Betul-betul daripada Allah, betul-betul. Tetapi kalam Allah hak sebenar, situ dia pergi. Situ dia pergi. Puak-puak salaf dia kata tak, kalam Allah yang sebenar lagu ni. Lagu ni. Lagu ni. Hak terhapus, hak gapo ni, hak ni, hak makhluk ni. Hak hakikat dia sebenar tetap ada. Lagu ni. Ketika tu dengan bahasa dalam Taurat tu dengan bahasa Ibrani, lagu tu. Jadi kita kata serupa dengan makhluk, tak boleh kita kata serupa. Kalau serupa boleh buat tak tahu. Dia kata kalau serupa dia kata hak makhluk, buat tak tahu. Tak boleh. Biar jadi orang ni begitu kasih kepada Quran, begitu kagum dengan Quran, cuba buat. Tak boleh. Itulah menunjukkan dia pelik, memang pelik. Kok mana-mana pun kalau kita perhatikan, semua ahli sunnah wal jamaah ni terima Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk. Tu mereka situ. Dan kita tak boleh kata lagi puak-puak Asy'ariyah tu setengah-setengah orang dia kata sesat. Jangan. Ramai puak-puak Asy'ariyah ni, termasuklah Hafiz Ibn Hajar dan ramai lagi Ibn Battal, pensyarah kepada Bukhari tu Asy'ari tu, mengikut cara Asy'ariyah. Dan dia boleh pergi mari ni Asy'ariyah. Asalnya bukan sifat 20 tu orang Asy'ariyah yang bawanya. Asy'ariyah sifat 13. Hak jadi 20 tu campur dengan Maturidiyah tu, jadi 20. Jadi hak tu hak dia sebut sekadar tu hak tidak masuk falsafah, hak pelik-pelik tu tidak salah. Benda tu ada di dalam Quran, ada di dalam hadis. Lepas tu hak dia tidak sebut sifat, dia tidak sebut sifat, mereka terima dan segala sifat kamalah. Habis.
Segala sifat yang tersebut di dalam hadis kita terima. Cuma kita tidak sebut masuk dalam 20 sebab dia kira 20 pada pandangan dia, ijtihad dia. Supaya apa salah ni lah kata apa ni tauhid rububiyah uluhiyah. Nabi tak ada ayat juga lagu ni dengan nama ni, tertib dia lagu ni tak ada. Itu ijtihad dia. Tetapi kalau kita perhatikan, ada ke tidak dalam Quran dan Sunnah? Ada belaka. Ada. Kedua-dua tu boleh terima lah. Itulah betul hak Syekh Waliullah kata. Ahli sunnah ni Maturidiyah, Asy'ariyah ahli sunnah. Ahlul hadis salaf tu pun ahli sunnah juga. Ahli sunnah belaka. Tak perlu bala ni. Boleh bicara sama adab beranak kita kata. Cumanya kalau kita tak sepakat ni, tak apalah, tak sepakat. Berasa sedap tak pakai ni lah. Cumanya dia jadi masalah, jadi tegangnya. Satu pihak ni kata sesak ni. Hak ni pula kata sesak ni. Tak betul ni. Tauhid apa ni rububiyah uluhiyah ni, tauhid asma wa sifat ni mari mana. Nah. Hak tu yang jadi tegang. Cuba terima belaka. Dan kita perhati hakikatnya. Hakikatnya mereka sebenarnya pegang lagu mana. Supaya ada beza sikit-sikit. Sepakat tak ni lah. Macam Asy'ariyah tak saya terima. Kalam Allah tu ada huruf, ada suara. Ni walaupun ada hadis. Tapi hadis ni setengah mana? Dia kata mutawatir kau. Nak jadi akidah ni kena mutawatir. Dia kata dia ikut tu lah, tidak mutawatir. Tapi Imam Bukhari kata ada dalam hadis. Dan hadis ni sahih. Boleh jadi akidah dah. Sebab tu mengikut dia Allah, kalam dia ada suara, huruf ada. Sebab Imam Abu Hanifah juga, dia kata kalam Allah tidak ada alat, menggunakan alat, tidak menggunakan huruf. Hak sebenarnya kalam dia tu. Tapi ada suara. Ada suara. Begitulah. Lepas pada tu bab kalamir Rabb ma'a Jibril. Sekat tu lah. Allah.